Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang saya dan juga Sugi wawarkan berkenaan dengan topik kita hari ini, love scam, yang mana kita nak memberi pendedahan kepada masyarakat bahawa untuk terus peka dan juga celik untuk kita tidak terus menjadi mangsa terhadap jenayah ini. Betul, Fatin. Baik, dan tanpa melengahkan masa, Fatin, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Deputy Commissioner of Police, DCP Datuk Sasikala Dewi Subramaniam selaku Timbalan Pengarah Siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Selamat tengah hari, DCP Datuk. Sihat? Ya, sihat. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Okey. Dan kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din selaku pakar psikologi kaunseling Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNM. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Itu dia Datuk Prof kita. Okey. Sihat ya, Prof Datuk? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Okey, ceria terus. Baik, Okey. Fatin. Kita mulakan perbincangan kita dengan Datuk memberikan gambaran yang lebih besar. Apakah sebenarnya love scam? Tapi sebelum itu Datuk, kami ada sebuah laporan yang disediakan untuk penonton-penonton WHR. Jom kita saksikan. Kalau kita lihat sepanjang tempoh 2020 ke 2021, trend penipuan cinta atau jenayah love scam ini semakin berleluasa. Adakah ini berlaku disebabkan penggunaan peralatan teknologi maklumat yang semakin canggih? Jadi hari ini saya akan membawa anda semua ke pusat CCID Scam Response Center di mana tempat untuk mangsa berhubung bagi membuat aduan. Selamat pagi, CCID Scam Response Center. Laskar Perizona bercakap, boleh saya bantu? Ditipu hingga melibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Itu antara aduan yang diterima oleh pusat CCID Scam Response Center. Di pusat ini, lebih 13 panggilan telah diterima hampir setiap hari yang melibatkan mangsa ditipu menggunakan modus operandi yang sama. Taktik jenayah ini bermula dari perkenalan suspek bersama mangsa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan LinkedIn. Golongan yang menjadi sasaran adalah wanita dalam lingkungan umur 40-an yang berkerjaya dan kesunyian. Selain itu, suspek juga mensasarkan wanita kematian suami yang meninggalkan harta bagi mengaut keuntungan dengan menggunakan identiti palsu. Kajian oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) mendapati trend kes penipuan cinta atau jenayah love scam ini menunjukkan peningkatan yang ketara disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Justru penting bagi setiap individu untuk sentiasa berwaspada ketika berkomunikasi dan berkongsi maklumat supaya tidak menjadi mangsa love scam yang seterusnya. Saya suka akhirannya, Fatin, supaya tidak menjadi mangsa love scam. Dan kalau kita lihat, Datuk, ya, dikatakan kajian Polis Diraja Malaysia menunjukkan yang trend kes penipuan cinta ataupun love scam ini menunjukkan peningkatan dalam tempoh 3 tahun ini. Dan mungkin Datuk boleh mulakan, apakah itu love scam, Datuk? Okey. Dalam erti kata yang mudah, love scam itu sebenarnya adalah perhubungan cinta di alam maya yang membawa padah. Kan? Disebabkan oleh kata cinta ni, dia merupakan satu umpan bisa yang mencairkan hati mangsa, terutamanya golongan wanita, di mana mereka sanggup menuruti dan juga mempercayai apa sahaja yang diberitahu oleh penjenayah ini. Sehinggalah mereka sanggup memindahkan segala wang simpanan mereka, sanggup membuat pinjaman daripada institusi kewangan, daripada sabah handai, keluarga, dan memasukkan wang-wang ini ke dalam akaun-akaun bank yang diarahkan oleh penjenayah atau sekutunya. Jadi dalam perlakuan jenayah ini, mereka berkenalan
melalui pelbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, dating website macam Tinder, Instagram dan juga WhatsApp messages. Dari sini mereka berkenalan, mereka sebenarnya berada di alam maya. Mereka tidak pernah berjumpa di antara satu sama lain, hanya berinteraksi di antara melalui media sosial sahaja. Sehingga kan video call pun tak ada. Tapi mereka sanggup percaya dengan melihatkan kepada data profil sahaja, mereka sanggup percaya dengan siapa mereka sedang berkomunikasi. Jadi di sini kita dapati daripada kajian kita, penjenayah ini sebenarnya menggunakan identiti palsu. Bukan sebenarnya gambar mereka yang ditunjukkan atau dipamerkan sebagai profil di dalam laman sosial ini. Jadi jenayah dalam talian love scam ini juga ada pelbagai nama. Dia juga dikenali sebagai 419 scam, juga dikenali sebagai African scam. Sebab dipercayai dipelopori oleh warga Afrika yang menjadi dalang di sebalik takbir ini. Dia bukan saja berlaku di Malaysia, dia berlaku di seluruh dunia. Kalau kita tahu berlaku di seluruh dunia, kita nak tahu juga kepekaan masyarakat kita ni kan, walaupun di berita ataupun di laporan telah menyatakan berkenaan dengan love scam ini, tapi mengapa agaknya semakin meningkat saban tahun dan apa antara puncanya di Facebook? Kalau boleh saya kongsikan daripada Cik T yang mana dia berpendapat love scam ini berpunca dari perasaan terlalu mengharap cinta berbalas sehingga sanggup buat apa sahaja demi cinta. Walaupun tak pernah berjumpa tapi merasakan orang tersebut benar-benar wujud. Ini sebenarnya yang dia dikatakan oleh Datuk tadi, tengok profile picture, gambar handsome kan. Terus terpedaya. Kalau boleh kita nak tanya juga kepada Datuk Muhammad Ghazali, Muhammad Fazil Cik Din, yang mana kalau kita tahu kan antara senario yang berlaku banyaknya melibatkan warga wanita khususnya kan. Mengapa sebenarnya? Disebabkan mereka ini sunyi ke ataupun mereka ini semestinya keseorangan tanpa orang di sekeliling yang mungkin ambil orang kata bertanyakan berkenaan dengan love scam ini? Kalau boleh dikongsikan, Datuk. Okey, terima kasih banyak. Kenapa wanita menjadi dia punya mangsa dan sebagainya? Kalau kita tengok fitrah wanita sendiri kan, mereka ni lebih bersifat introvert. Walaupun banyak wanita ada extrovertnya, suka bersosial dan sebagainya, tetapi kerana wanita ni dia punya lokus kawalan ni lebih kepada dalaman diri dia tu, bermakna apa yang dia nak tu memang fokus kepada diri dia satu. Tetapi kadang-kadang wanita dia dipengaruhi oleh gambaran-gambaran ilusi yang tersendiri. Kerana wanita ni dia ada kelebihan, dia mempunyai otak kanan dan kiri yang sangat aktif. Okey, orang perempuan sebenarnya, orang lelaki ni kita lebih kepada kiri, orang perempuan dia orang kata kanan, tetapi sebenarnya pemikiran wanita ni dia lebih kreatif, orang wanita ni lebih tahu. Cuma dia suka berpendam. Itu yang membuat dia terdedah kepada pengenaian. Kita boleh tengok bukan pengenaian scam saja. Di dalam kes-kes jenayah rumah tangga, dalam kes-kes penipuan antara suami isteri dalam konteks yang jelas dan sebagainya, wanita sering menjadi mangsa. Jadi dalam keadaan konteks yang begini juga, apabila scammer tu, penjenayah itu daripada luar, kemudian dia ada kawan-kawan daripada dalam negara yang menolong, yang sekongkol. Jadi kerana fitrah wanita, kerana dia ada elemen fantasi dan realiti itu ada dalam diri dia. Tetapi tambahan pula apabila dia kurang ada coping skills, sebab ni wanita apabila dia nak sesuatu, dia mencintai sesuatu, dia suka kepada sesuatu tu, dia boleh gambarkan dengan keadaan yang sangat luar biasa untuk menyimpannya, menggambarkan dan mendapatkannya tanpa berkongsi dengan orang lain. Sebab itu wanita ni memang kejadiannya kan, fitrahnya adalah seorang yang dalamannya internal locus control tu adalah sangat-sangat luar biasa. Okey.
Jadi cuma kelemahan dia tidak ada coping skills yang ketara. Tambah pula dalam masyarakat kita ni, masyarakat di Malaysia, tak kira lah apa bangsa sekalipun, Melayu, Cina, India, sekiranya mereka hanya menyimpan kepada diri, tidak banyak berkongsi. Okey? Sebab saya ada 2-3 kes yang saya handle, tetapi isteri saya kaunselor, dia lebih ramai handle kes-kes yang macam ni. Baru ni pun ada juga kawan dia sendiri yang terkena. Baik. Dan didapati bahawa kelemahan wanita ni dia jarang nak berkongsi dengan orang pada peringkat awal. Prof Datuk, maaf saya mencelah Prof Datuk ya. Prof Datuk, ada betulnya dengan apa yang Prof Datuk kongsikan? Kita akan Prof Datuk kongsikan lebih mendalam selepas ini, tapi Prof Datuk, kami nak kongsikan pengakuan seorang wanita yang telah menjadi mangsa jenayah love scam. Jom kita saksikan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itulah peribahasa yang sesuai digambarkan bagi wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Mira, 29 tahun. Meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada lelaki yang baru dikenalinya melalui aplikasi Facebook, wang simpanan bernilai ribuan ringgit yang dikumpul olehnya sejak sekian lama hilang dalam sekelip mata. Tidak pernah menyangka akan menjadi salah seorang mangsa bagi jenayah love scam, Mira mengakui perkara ini telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap dirinya. Jadi saya dan bekas teman lelaki saya ini mula berkenalan semenjak tahun 2020 dalam bulan Julai macam tu. Pada mulanya sebenarnya pengenalan kami ni bermula di Facebook je. Dia mula tegur saya sehingga hubungan kami memang jadi sangat rapat dan akrab, dan masa tu mulalah bertukar nombor telefon dan sebagainya. Jadi sepanjang perkenalan ni memang semuanya indah, memang semuanya baik, sebab ketika tu pun saya ada masalah keluarga dan dia merupakan support system utama saya lah pada waktu tu. Walaupun dia ni jauh dekat luar negara, tapi dia sentiasa adalah dengan saya pada waktu tu. Dia memang dia memang seorang yang sangat-sangat memahami saya. Jadi selepas beberapa bulan kenal ni, dia adalah menyatakan hasrat yang dia nak berkahwin dengan saya dan meminta saya untuk membuat bayaran yang berjumlah dalam 2,000 macam tu ke satu akaun bank yang kononnya dikatakan milik rakan dia bagi tujuan tempahan sebentuk cincin. Jadi masa tu memang saya percaya apa yang dikatakan tu. Sebulan lepas tu pun dia yang kononnya bekerja di sebuah syarikat penerbangan antarabangsa ada beritahulah yang dia akan datang ke Malaysia atas urusan kerja. Jadi dia ada minta saya lah untuk menanggung dahulu semua perbelanjaan dan kos-kos tu lah sepanjang dia berada di Malaysia. Saya ada juga depositkan wang lebih kurang 5,000 ke dalam akaun bank bagi tujuan perbelanjaan dia lah dekat Malaysia. Sejak dari itu memang saya dah syak lah diri saya ni telah ditipu, dan selepas tu saya memang ada terus laporkan kejadian ni di Balai Polis Berkatan masa tu. Sejujurnya sampai sekarang saya sangat-sangat nyesal. Saya memang sedih sangat. Saya rasa trauma. Tapi perkara ni pun sebenarnya berlaku disebabkan kecuaian diri saya sendiri, sebab saya terlalu percaya dengan orang yang saya kenal dekat media sosial je. Sebenarnya itulah kan antara kekurangan media sosial ini. Kita mengenali orang dengan secara meluas. Sesiapa sahaja boleh dikenali. Tapi Sugi, kalau dulu kan mak-mak kita selalu pesan, nak kenal orang tu, kenal betul-betul dulu. Jangan bercakap dengan orang kalau tak kenal. Ini antara orang kata senario orang dulu-dulu lah kan. Diorang tak nak kita cepat untuk terpedaya dengan tipu hilah manusia ni. Kalau boleh, kita nak tanya kepada Datuk Sasi sendiri kan. Tadi Datuk Prof dah berkongsikan mengapa perempuan. Kalau dari segi pihak berkuasa PDRM sendiri, mengapa sebenarnya perempuan lagi-lagi dalam lingkungan umur 40 itu menjadi sasaran? Mereka ini keseorangan ke? Mereka ini mudah terpedaya ke? Naif ke? Bagaimana Datuk? Alright. Daripada kajian laporan polis yang kami terima, kita dapati terdapat beberapa golongan yang menjadi sasaran, yang menjadi mangsa kepada jenayah love scam ni. Yang pertamanya, yang satu tu yang sangat aktif, yang melayari laman media sosial ini dan respon kepada Facebook dengan menjadikan mereka semua kawan.
ya, daripada sana mungkin mereka tertarik ya dengan profil-profil dengan jejaka yang tampan, dengan jejaka yang menunjukkan memakai uniform tentera ke pilot ke. Jadi mereka berminat dan mereka menjalinkan hubungan. Itu adalah salah satu kategori yang tersangkut menjadi mangsa. Kategori kedua adalah golongan di mana mereka kesunyian. Ya, kesunyian itu ada 3 aspek. Yang pertama, mungkin mereka baru kehilangan pasangan dalam hidup mereka. Jadi untuk mengisi kekosongan itu, mereka berkenalan dengan sesiapa di laman media sosial. Yang itu yang pertama. Yang kedua tu yang bujang, yang ingin mencari pasangan, ingin mendapatkan teman hidup mereka. Jadi di sini juga mereka menggunakan laman media sosial untuk berkenalan dengan penjenayah. Yang ketiganya, juga boleh dikatakan mereka yang dah berkahwin. Walaupun dah berkahwin, kemungkinan ya suami mereka sibuk dengan kerja, tak ada masa untuk meluangkan kepada isterinya. Dan kebanyakan dalam kes ini mereka adalah suri rumah tangga. Jadi mereka mempunyai banyak masa untuk melayari laman media sosial dan berkenalan dengan orang. Dan aspek golongan yang lain kita dapati adalah mereka yang tengah stres, kemurungan. Ya, kemurungan disebabkan kemungkinan dari aspek kerja, menghadapi masalah ataupun menghadapi masalah keluarga. Jadi mereka bila berkenalan dengan sesiapa di laman media sosial, mereka mendapati bahawa orang ini mengambil berat, memberi masa, memberi nasihat. Jadi mereka jatuh cinta kepada orang sedemikian. Dan akhir sekali adalah golongan yang mereka sendiri ingin berhijrah ke luar negara. Jadi mereka akan melihat kepada profil-profil kepada mereka yang berada di luar negara, dan kebanyakannya seperti di UK dan di US. Jadi inilah profiling yang kita dapati daripada laporan polis kita. Okey, baik. Dan tadi saya sempat bercakap dengan Datuk Sasikala dan telah berkata yang ada seorang yang telah membuat transaksi sebanyak 6 juta ringgit. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit apa yang berlaku di sebalik kes itu? Ya, di dalam kes ini wanita ini dalam lingkungan umur lebih daripada 60 tahun dan dia baru kehilangan suami dia, dan dia berkenalan dengan seorang warga negara US, seorang lelaki Cina. Jadi apabila dia mengadakan jalinan persahabatan ini, orang ini ingin dia adalah bekas juruterbang dan dia hendak memperbarui lesennya. Jadi dia meminta wang daripada wanita tersebut. Jadi atas dasar kesian wanita itu memberikan wang kepadanya. Jadi semenjak daripada itu pelbagai alasan diberikan untuk mendapatkan wang daripada wanita ini, dan wanita ini telah melakukan berpuluh transaksi dan menyalurkan wang kepada lelaki ini. Tapi yang peliknya, lelaki ini dikatakan daripada US. Tapi wangnya dimasukkan ke akaun bank tempatan di sini. Pada masa tu dia tak sedar kerana dia percaya. Kan? Dia percaya dan mungkin ada perasaan terhadap lelaki itu. Jadi dia tidak membuat apa-apa persoalan mengapa wang itu dimasukkan ke akaun bank tempatan. Jadi sejumlah 6 juta dia kehilangan, dan dia bukan sahaja daripada wang simpanan dia, dia juga mendapatkan daripada ahli keluarganya yang lain dan juga sahabat handai. Ini orang kata penyakit cinta ni, sanggup melakukan apa sahaja demi cinta. Kalau boleh kita kena selidik dahulu latar belakang siapa yang dikenali. Baik, doktor, kalau kita tahu kan love scam ini sebenarnya bukan melibatkan mereka golongan bawahan. Ada mereka yang berpendidikan, berpangkat, dan juga mungkin mereka golongan yang bukan yang biasa-biasa. Tapi mengapa sebenarnya orang kata kecenderungan mereka itu untuk terus melayan ataupun melayan perasaan cinta itu tanpa memikirkan isu semasa? Kan kita bercakap mengenai love scam dan sebagainya. Mengapa sebenarnya? Manusia mudah lupa. Tak kira apa umur dan sebagainya, kita memang lupa. Saya sendiri pun akan terlupa apabila kita melalui sesuatu kehidupan dan sebagainya, kan. Lebih-lebih lagi, walaupun PDRM sangat bagus, kemudian MC pun sangat bagus untuk nak mendidik kita daripada masa ke semasa. Tapi kenapa kita terlupa, kan? Orang-orang profesional pun terlupa apabila macam Datuk Sasi kata tadi, apabila seorang itu
kematian suami, bila di dalam emptiness, kesunyian dan sebagainya, dia tidak ada rujukan lain daripada perasaan dia sendiri. Di sinilah kita kena memahami kenapa jadi begini, kerana bila di dalam Facebook hari ini data-data yang ada kepada pihak yang scam tu, dia dah peringkat 4D tu, dah 5D. Dia bukan lagi 2-3D. Dulu dia hanya ada maklumat masa dekat mana kita ada, masa kita ada. Okey, the place and the time. Sekarang ni maklumat tu dah jadi, dia dah tahu you ada dekat mana, bila you ada dan buat apa. Orang yang duduk, walaupun dia duduk kat US ke, jiran you dan sebagainya, kita tahu melalui aktiviti media sosial you. Betul. Hari ini dia boleh tahu dekat mana you ada. Saya boleh tahu contohnya Sugi, dekat mana Sugi ada, bila Sugi dan buat apa, dan apa kecenderungan you. Meaning that perasaan you ketika tu tau. Profil tu dah di-capture. Dan mereka ni dah boleh tahu what is your personality, what is your needs, apa kelemahan apa dia. Dan daripada sini dia dah ada dia punya skrip tu dah ada dah. Apabila dia nak masuk, dia nak intrude secara fizikal antara dia dengan pemangsa tersebut. Dia dah ada skrip nak pakai. Skrip mula-mula dia akan gunakan skrip fizikal dahulu. You cantik, you suka tu, you suka ni, sebab dia dah ada profil. Dia dah buat dia punya ni house homework dia tu dah sangat bagus. Dia intrude masuk you punya social, dia tahu apa yang minat, apa yang tak minat. Kemudian dia masuk dalam you punya mental. Di sinilah bila dia menguasai mental you, dia kata memang best, you hanya you saja yang I tahu. You saja yang memahami perasaan I. Orang lain, abang I pun tak macam you. Sedangkan tak kenal langsung di alam maya. Apabila dah intrude masuk emosi, dan apabila dah intim, itulah sampai 6 juta pun dia sanggup nak keluarkan. Dan Prof Datuk, di sini kita bercakap mengenai emosi. Kadang-kadang tu konflik antara minda dan juga hati kita kan. Dan mungkin Datuk Sasikala boleh kongsikan jugalah. Walaupun banyak yang diperkatakan mengenai jenayah love scam, tetapi bila sudah orang kata dah ada perasaan cinta, itu susah untuk kita mempersoalkan kan apa yang gerak-geri seseorang. Jadi apa langkah keselamatannya? Boleh setiap orang, terutamanya wanita, ambil, sebab sekarang ni memang normal kalau semua orang nak berkenalan atas talian kan. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan langkah keselamatan itu amat penting. Ya, yang itu memang amat penting. Yang pertamanya, jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dikenali. Kalau nak berkenalan pun di laman media sosial, tak menjadi salah, tetapi lihat kepada profil orang yang hendak dikenali itu. Kalau kita lihat contoh kepada FB, misal kata orang yang ingin request untuk menjadi kawan, yang scammer-scammer ni lah, kalau kita baca dia punya profil tu, kita tengok tak ada maklumat berkenaan dengan kawan-kawannya langsung. Tak ada gambar-gambar yang dimasukkan dalam profilnya. Ini adalah salah satu red flag yang kita boleh lihat. Mustahil dia tak ada kawan dan hanya hendak berkawan dengan si mangsa sahaja. Yang kedua yang amat penting ni, kita lihat selalu orang ramai suka mendedahkan latar belakang mereka. Misal kata mereka berasa duka cita, baru putus hubungan ke dan sebagainya, mereka meluahkan perasaan mendedahkannya di dalam laman sosial. Seperti tadi profesor kata juga, mereka juga mengkaji, membuat kajian. Orang ini mempunyai kelemahan ini, mungkin mereka merupakan mangsa yang yang tip sekali untuk kita menjerat mereka. So jangan dedahkan. Dan juga jangan memberikan apa-apa maklumat tentang diri sendiri, nama ke, akaun bank ke, IC ke, jangan dedahkan di laman sosial. Dan selalu berkongsi, kalau kita berkenalan dengan sesiapa di media sosial, berkongsi dengan kawan, dengan keluarga, kemungkinan mereka boleh memberikan nasihat kepada anda sama ada apa yang dibuat itu adalah betul ataupun tidak. Datuk, kalau mereka di luar sana, mungkin kita ada masa untuk mengingatkan, untuk wake up call mereka kan, untuk terus sedar mungkin ini adalah sesuatu yang boleh menjadikan mangsa dan sebagainya. Di mana sebenarnya mereka untuk mereka nak melaporkan berkenaan dengan jenayah ini? Mereka boleh datang ke mana-mana balai polis untuk membuat laporan polis. Yang pentingnya mereka membawa keterangan
bersama. Apakah maksud keterangan ini adalah berkaitan dengan nombor telefon yang mereka berhubung ya di antara mangsa dengan penjenayah. Apa-apa mesej perbualan di dalam handphone mereka juga perlu dibawa sekali. Bank in slip di mana mereka telah menyalurkan wang ke mana-mana bank account mereka perlu bawa sekali. Dan juga di laman media sosial ya kadang-kadang ada masih lagi gambar profilnya dan mereka teruslah mengambil gambar profil itu. Seperti yang tertera. Dan sekarang kita telah mewujudkan satu scam response center. Jadi mana-mana orang yang rasa curiga mungkin mereka adalah mangsa scam, mereka boleh menelefon ke scam response center itu untuk membuat pertanyaan untuk mendapatkan nasihat bagaimana cara menghadapi masalah-masalah love scam ini. Sudah ada rasa curiga itu bolehlah mendapatkan bantuan dan buat aduan ya. Dan yang pentingnya adalah kita juga ada mempunyai portal Semak Mule. Dalam portal Semak Mule sekiranya mereka diarah untuk memasukkan apa-apa wang ke dalam mana-mana bank account atau mereka mempunyai apa-apa nombor telefon, bolehlah membuat semakan dengan portal Semak Mule sama ada maklumat ini tertera dalam portal Semak Mule. Maksudnya kalau ada terdapat laporan polis yang dibuat terhadap mereka berkaitan dengan nombor telefon dan juga nombor bank account. Jadi kamu akan tahu bahawa ini adalah merupakan satu scam. Banyak sebenarnya kita nak kongsikan dengan Datuk dan juga Prof sebenarnya, tapi kita kesuntukan masa. Kita nak ucapkan terima kasih atas perkongsian Datuk Sasikala dan juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din atas perkongsian berkenaan dengan love scam ini. Semoga ia memberikan pencerahan kepada anda dan terima kasih sekali lagi Datuk dan juga Prof Datuk. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana.